Seterusnya, pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh selama 14 hari bermula 1 Jun ini diharapkan akan mampu mengurangkan jumlah kes harian baru COVID-19. Dan dalam usaha melandaikan jumlah kes, pastinya Sekatan Pergerakan kali ini membuatkan lebih ramai masyarakat terjejas kalau kita melihat dan memfokuskan daripada aspek pendapatan. Dan untuk itu kita akan bersama dengan pakar psikiatri Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Aminuddin bagi sama-sama memahami keadaan dan keperluan serta dilema rakyat ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Zaf. Okey, Doktor, kita melihat kepada pelaksanaan PKP yang akan bermula Selasa ini dan perlu untuk kita fahami bersama bahawa kehidupan di era PKP ini dilalui secara berbeza oleh setiap keluarga, oleh setiap masyarakat kerana ada keluarga yang bergantung sepenuhnya kepada perolehan pendapatan hasil dari perniagaan kecil dan pastinya pendapatan mereka terjejas. Jadi, bagaimanakah dan apakah bentuk sokongan yang wajar dipertimbang kepada golongan yang bakal terjejas dengan pelaksanaan PKP bermula Selasa ini, Doktor? So yang pertama kita kena ingat bahawa kita semua dalam situasi yang sama, tetapi mungkin kalau kita andaikan sebagai bot kat lautan tu bot dia berbeza-beza. Maka dari segi isu keuangan yang dibincangkan ini, kesihatan keuangan juga merupakan isu kesihatan mental, ya. Di mana kita lihat daripada situasi PKP yang lalu bahawa ramai yang terjejas disebabkan oleh situasi semasa. So untuk bantuan kali ini saya rasa kita patut lebih proaktif dari segi moratorium yang diberikan dahulu, mungkin dari segi sokongan daripada jabatan-jabatan tertentu bagi bukan saja golongan B40 yang selalu mendapat bantuan, tetapi juga M40, di kalangan M40 yang di bawah tu, dan juga miskin bandar. Kita lihat semasa PKP pertama tahun lepas, memang inilah golongan yang ter-affected terutama semasa PKP tersebut. Okey Doktor, jadi Doktor dia cakap tadi fokus tidak mesti diperluaskan fokus itu kerana semua masyarakat, semua golongan masyarakat terjejas secara umumnya disebabkan oleh pelaksanaan PKP pada tahun lepas. Dan Doktor melihat, saya nak tanya Doktor ya, dengan pendapatan yang terjejas ya, pastinya lebih banyak kesukaran bakal didepani masyarakat. Jadi adakah, sebab Doktor dia sebut tadi mengenai moratorium, jadi adakah Doktor melihat rasionalnya pelaksanaan moratorium seperti yang dilaksanakan tahun lalu, Doktor? Tentunya dari segi bantuan moratorium, bantuan keuangan seperti kita lihat dekat negara-negara lain semasa dilakukan lockdown dan MCO memang membantu rakyat yang perlu. Bukan semua rakyat memerlukannya, tetapi tentunya golongan yang kita bincangkan tadi memerlukan sokongan untuk mengharungi 14 hari dan mungkin lebih untuk PKP kali ini. So saya rasa memang ia dapat membantu sebersikit untuk mengurangkan beban yang pasti akan berlaku pada rakyat kita untuk memastikan supaya kesihatan mental mereka dan juga kesihatan kewangan mereka tidak terjejas dengan terlalu teruk. Memang kita dah dalam keadaan situasi yang agak menakutkan sekarang ni dari segi kesihatan mental, dan kita tak nak lagi menekan lagi golongan yang tentunya tertekan disebabkan oleh pengumuman ini. Betul Doktor. Dan semestinya kita tidak mahu menekan mereka yang berdepan dengan masalah kewangan yang boleh memberi mereka memberikan satu solusi yang tidak baik kepada mereka sendiri. Dan saya nak kongsi sedikit antara data yang dikongsikan statistik oleh Polis Diraja Malaysia PDRM pada tahun lalu, di mana sebanyak 266 kes bunuh diri dilaporkan dari 18 Mac hingga 30 Oktober tahun lalu ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di seluruh negara, dan usaha itu dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19, dan ini sekaligus menunjukkan ya Doktor, purata lebih 30 orang bunuh diri sebulan atau seorang setiap hari dalam tempoh berkenaan. Jadi apakah langkah sewajarnya yang perlu diambil bagi memastikan kes-kes begini tidak melonjak ketika pelaksanaan PKP ketika ini, dan peranan kementerian serta agensi berkaitan bagi membantu dan mendekati golongan yang berdepan atau berpotensi dengan masalah sebegini, Doktor? So yang pertama itu memang kita lihat dalam masa setahun ni memang ada peningkatan dari segi kes isu-isu kesihatan mental, bukan saja di masyarakat tetapi di tempat kerja contohnya. Kita lihat juga beberapa hari lalu Menteri Kesihatan kita, Datuk Adam Baba pun telah mengatakan bahawa mengeluarkan statement di mana dalam masa tempoh setahun ni pun dari segi calls yang datang untuk contohnya talian kasih dan juga talian-talian lain meningkat dengan agak mendadak, dan kita lihat juga bahawa kes datang ke hospital juga banyak. So maka kita perlu proaktif kali ini, dan kita lihat memang sudah proaktif di mana talian 1599 dikuatkuasakan kembali, mereka-mereka yang bertugas di situ dipanggil semula untuk bertugas dan berterusan untuk bertugas, dan juga golongan NGO juga telah memainkan peranan mereka, contohnya MIASA,
dan juga yang lain-lain untuk meningkatkan lagi calls ataupun talian untuk membantu rakyat yang memerlukan. Contoh Befrienders juga menerima orang yang menerima dengan begitu ramainya. So inilah antara beberapa isu-isu yang kita lihat yang perlu untuk membantu rakyat dalam mengurangkan ataupun mengelakkan kes-kes yang seperti dibincangkan tadi. Okey doktor, saya nak memfokuskan juga kepada masalah penceraian yang berlaku dalam kalangan suami isteri sepanjang tempoh PKP juga doktor ya. Sebabkan menerusi laporan pada tahun lalu setakat 5 Ogos 2020 sebanyak 6,569 kes penceraian didaftarkan sepanjang tempoh 3 bulan pertama pelaksanaan PKP dari 18 Mac 2020 sehingga 18 Jun yang lalu ketika negara memasuki Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jadi apa sebenarnya strategi dan langkah yang terbaik bagi membantu masyarakat untuk sama-sama memahami masalah psikologi yang mereka hadapi sepanjang pelaksanaan tempoh PKP ini dan jalan keluar untuk memastikan seperti yang saya tanya mengenai masalah kes bunuh diri tadi, untuk memastikan kes-kes begini tidak melonjak atau tidak akan berlaku sepanjang PKP ini doktor? So I think yang pertama tu kita memang telah lihat dekat negara lain pun sama juga peningkatan dari segi isu rumah tangga dan juga isu kekeluargaan yang berlaku. Dan kita juga dengar dan pernah juga melihat statistiknya di mana mangsa dera contohnya dengan isu keganasan rumah tangga juga meningkat semasa PKP ini. Sama juga dari segi keuangan bahawa bukan walaupun kita semua berada di situasi yang sama tetapi kehidupan kita berbeza-beza. Maka yang penting yang pertama itu kita perlu ada awareness atau kesedaran bahawa benda ini memang berlaku di masyarakat kita. Maka semasa kita dalam keadaan PKP, menjaga diri kita sendiri juga, pastikan supaya kita peka dengan orang sekeliling kita, jiran-jiran kita contohnya, supaya kalau ada situasi yang kita rasa memang mencurigakan, maka laporlah kepada pihak berwajib supaya insya-Allah dapat diselesaikan juga. Juga kepada mereka yang mengalami masalah, datang ke hadapan untuk mendapatkan bantuan. Seperti kita bincangkan tadi, 1599 satu nombor talian yang telah diberikan untuk membantu dari segi isu-isu sebegini supaya kita dapat membantu anda daripada segi situasi yang anda berada juga. Yang ketiga juga kita nak juga mengingati rakyat bahawa hospital kita dan juga para kesihatan kita masih lagi bertugas walaupun kita semua berjuang isu COVID-19 tetapi isu kesihatan mental satu pandemik yang tersembunyi masih berlaku dan terus berlaku semasa pandemik tersebut dan ahli-ahli perubatan dari segi psikologi dan mental memang bertugas untuk membantu anda sama di hospital, di klinik dan juga di tempat-tempat lain juga seperti NGO. Baiklah, itu tadi perkongsian bersama dengan pakar psikiatri Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Aminuddin. Terima kasih Doktor atas perkongsian tersebut.